Nama saya Muhammad Uzair bin Ismail, nombor matrik A20A1567, pelajar ijazah sarjana muda keusahawanan perdagangan dari Universiti Malaysia Kelantan. So hari ini saya akan mewakili grup kumpulan 22 untuk subjek gelagat usahawan. Akan menemu bual Encik Ahmad, wakil daripada syarikat One Minute Miracle Sdn Bhd. Okay, Assalamualaikum Encik Ahmad. Assalamualaikum. Okay, boleh tuan cerita sikit tak tentang latar belakang pemilik syarikat? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Okay, firstly saya ini mewakili pengasas syarikat. Sebabkan mereka ada kekangan dari segi tugas-tugas yang mereka nak buat. So jadi mereka pun tak ada kat sini. Jadi saya diwakilkan untuk memberi maklumat yang diperlukan oleh nama Uzair. Okay. So kalau ikut list ni, okay, saya akan bagi info mengikut list yang diberi ni lah. Okay, pertama sekali latar belakang kehidupan pengasas. Okay, nama pengasas ialah Nur Afifullah bin Mat Isa, berumur 33 tahun dan berasal daripada Kulim. Pengasas bersama juga adalah isteri beliau, Ain Fatiliana binti Azhar, juga berumur 33 tahun, berasal daripada Kulim. Okey. Mengenai serba sikit latar belakang perniagaan ni. Perniagaan kita based on beauty and cosmetic. Maksudnya barang-barang untuk makeup lah. So makeup ni luaran je lah, dia bukan skincare, dia lebih kepada kosmetik. Okay, apakah faktor yang mendorong untuk pemilik ni membuka perniagaan? Faktor mendorong adalah minat dan kecenderungan pengasas untuk berniaga, yang mana pengasas Puan Ain Fatih ni dia minat dengan kosmetik. So dia bercita-cita nak buat brand sendiri je. Okay, boleh abang cerita sikit latar belakang pendidikan pemilik syarikat ni? Latar belakang mereka kedua-duanya pemegang diploma tak silap kejuruteraan awam Politeknik Kulim. Okay, abang boleh cerita sikit pengalaman kerja pemilik syarikat sebelum ni macam abang tahu? Ain Fatin sebelum ni pelukis plan dekat firm civil engineering punya firm. Cik Afifullah pula seorang jurutera JKR dekat Penang. Okay, abang boleh habaq mungkin pemilik syarikat ni dia mempunyai role model lah untuk dia mendorong memulakan perniagaan ni? Role model setahu saya daripada family juga. Family macam kita panggil Kak Ain, Puan Ain ni kami panggil Kak Ain. Okay, Kak Ain ni isteri pada Cik Afif lah. Dia memang dari kecil lagi mereka berniaga kecil-kecil ni, berniaga tepi jalan, berniaga karipak, berniaga goreng pisang. So daripada situ sampailah ke mak dia jual kuih raya. So dia start, mereka punya kecenderungan untuk berniaga tu daripada kecil kan. Cik Afif pula dia support lah. Masa dia kerja JKR pun dia support. So lama-lama bila bisnes makin-makin, dia ambil keputusan yang agak berat lah. Dia berhenti daripada JKR. Dia sama-sama bangunkan bisnes One Minute Miracle ni. Okay, okay. Terusnya adakah pemilik syarikat ni mempunyai sasaran pasaran tertentu dan sasaran pelanggan tertentu? Confirm ada lah. Sebab dalam kita nak keluarkan produk ataupun nak marketkan barang kita kena ada produk positioning kan. So barulah kita tahu produk tu nak pergi ke mana.
Sebab kalau tak kita jual secara berputar juli tu yang akan jadi masalah. Kita macam kita tahu kan, kita nak buat produk, kita kena start pada solve problem orang. Bukan kita tiba-tiba buat produk kan. Kita kena cari apa masalah orang. So masalah tu pun kita makin kecil sampai ke target kita. So ada lah dia punya certain target lah yang kita nak selesaikan masalah. Okey, mungkin abang tahu mungkin ibu bapa kepada pemilik syarikat ni juga terlibat dalam bidang usahawan, sebab tu mungkin mereka memulakan perniagaan ni. Betul. Family business kecil-kecil ada daripada dulu, so kecenderungan masing-masing pasangan ni untuk ada minat dalam berniaga tu ada kuat lah. Terutamanya Kak Ain lah. Okey, mungkin apakah hasrat yang ingin pemilik syarikat ni capai semasa memulakan perniagaan? Benda yang paling penting sekali, mereka bukan buat bisnes sebab nak kaya. Yang penting sekali buat bisnes sebab nak bantu family. Itu yang paling dia punya objektif yang paling jelas sekali lah. Okey, boleh abang cerita sikit tentang apakah visi dan misi perniagaan yang pemilik syarikat ni lakukan? Visi kita macam biasa, kita nak buat produk yang berkualiti, produk yang mampu milik, produk yang semua orang boleh beli, menarik, mampu milik. Itu kita punya visi. Dari segi misi kita, kita nak sebenarnya bukanlah nak kumpul harta apa, sale berjuta-juta untuk kesenangan sendiri. Kita dalam masa yang secara tak langsung kita nak tolong orang-orang susah. So bila kita ada sale yang agak bagus, senang kita nak tolong orang susah. Macam company kita memang selalu sangat buat charity lah. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Apakah motivasi utama untuk memulakan perniagaan ni? Motivasi yang paling penting sekali nak bantu family ya. Tu yang mendorong mereka dua ni bisnes dengan sungguh-sungguh. Okey, seterusnya apakah faktor yang mendorong untuk memulakan perniagaan ni? Faktor kawan-kawan lah, dikelilingi dengan kawan-kawan yang buat bisnes, kawan-kawan yang suka tolong, bukan kawan-kawan yang tak suka tengok orang maju, kawan yang suka nak tengok sama-sama maju. Bila ada kawan-kawan macam tu yang mendorong mereka, bagi jalan mereka, sebab tu mereka boleh start. Okey, seterusnya apakah tujuan pemilik syarikat ni ketika memulakan perniagaan ni? Tujuan dia sama lah macam tadi, motivasi. Tujuan nak bantu family, bantu orang ramai. Sebab bila kita ada duit, senang nak tolong orang. Apakah gaya kepimpinan yang anda miliki untuk memulakan perniagaan ni? Gaya kepimpinan, leadership ni yang paling penting sekali, disiplin lah. Disiplin tentang dua benda, masa dengan janji. Dua benda tu yang saya nampak sangat ketara dekat founder dua ni. Mereka sangat menepati masa dengan apa yang mereka cakap, mereka janji, mereka buat. So disiplin tu lah yang membuatkan leadership mereka tu kita respect lah. Okey, apakah jenis kepercayaan yang anda miliki? Contoh macam kepercayaan kepada pekerja, bahawa rakan kongsi. Okey, yang tu kepercayaan yang anda miliki lah. Ya. Pekerja kot, sebab kita pakai autopilot punya konsep. Maksudnya mereka tak masuk office pun, office boleh running. Sebab masing-masing tahu kerja masing-masing, semua tahu apa yang mereka nak kena buat. So tu lah. Okey, apakah jenis sumber yang boleh anda miliki ketika memulakan perniagaan ni? Sumber tu macam sumber-sumber lain lah, bukan kewangan. Sumber mungkin networking. Kawan-kawan yang ada networking yang kuat. Contoh saya bagi, kita mungkin ada duit, tapi kalau kita tak ada networking untuk kenal supplier-supplier yang murah, dia tak baik juga untuk kita. Jadi mereka ni kira macam langkah kanan lah. Walaupun time tu capital tak berapa tinggi, tapi ada kawan yang boleh suggestkan supplier-supplier yang murah kat situ, dia advantage lah. Okey, seterusnya
adakah terdapat perkara-perkara yang kreatif iaitu pembaruan yang pemilik lakukan dalam mengusahakan untuk membangunkan perniagaan? Tu benda yang paling penting sekali 1 minit. Kita unik, sentiasa unik. Kalau kita tengok dekat kita punya packaging pun, kita bentuk kita unik. Lepas tu warna kita selalu macam striking. Dan kita juga walaupun dia agak kompleks dia punya proses untuk satu produk, tapi kita dapat jual dengan murah dan berkualiti. Apa yang kita sentiasa upgrade dalam company. Kita takkan take for granted lah. Misalnya kata kita nak jual murah, tapi kita kata murah bagi sini dah ada. Kita memang kita buat proses packaging kita, nak design pun semua memang kompleks, tapi kita boleh jual harga murah. Itu kita sentiasa fikir. Kita tak pernah berhenti untuk fikir apa yang benda yang pelik lagi untuk kita keluar. Pelik tu bukannya maksudnya asing, tapi dia macam bila orang tengok dia nampak macam orang punya apa, rumit, kompleks. Dia tak pelik, dia macam unik tapi kita boleh jual harga murah. Tu yang company selalu fikir. Okey, adakah anda terokai keperluan usahawan lain untuk mengawal perniagaan ni? Sudah mungkin kita tengok syarikat orang lain untuk mengubah syarikat kita menjadi lebih baik ke macam mana? Selalu memang yang tu kita sentiasa orang panggil reference kita. Memang kita sentiasa tengok apa yang orang panggil benda yang pelik yang dia buat, kita akan follow selagi benda tu boleh menguntung syarikat Tapi kita tak berapa recommend bad marketing Tak bad marketing yang selalu depa buat lah ni kan. Kita tak guna tu, kita follow benda yang positif Selagi benda tu menguntungkan syarikat, memang kita sentiasa jadikan reference. Okey. Boleh abang tutup sikit risiko semasa memulakan perniagaan ni? Risiko memang banyak Risiko ialah kita risiko rugi Risiko dia macam mana, macam contoh macam ni kita nak jual barang, kita nak marketkan banyak barang, kita kena buat banyak stok, tapi kita tak tahu lagi sama ada stok tu boleh jual ke tak boleh jual kan. Risiko dia kita kena ambil, kita kena buat banyak sebab kita nak orang kenal. Kalau kita buat sikit, barang tu tak cukup, orang tak mahu, kita kena gamble lah. Jadi tak jadi barang tu, kita kena invest juga. Sebab yang paling penting dalam marketing ni, dalam bisnes ni marketing kan. So kita memang banyak spend dekat marketing yang kadang-kadang tak ada ROI pun, tapi kita buat juga sebab kita orang panggil apa, ni apa nama ni, try and error lah. Kita try and error lah. Yang mana jadi, tak jadi kita kena tanggung rugi tu. Okey, seterusnya adakah pemilik syarikat ni menulis rancangan perniagaan semasa membina rangka dalam memulakan perniagaan ni? Yang ni ada, memang kita refer kepada orang-orang yang dah lama dalam bisnes supaya baru ada sistem. Sebab kita tak mau meniaga secara rainbow, cash flow apa semua kita tak boleh nak track and trace apa semua kan. So memang kita follow business framework yang betul-betul Contoh macam mereka sendiri pun, mereka tak ambil duit ikut mereka ada gaji mereka sendiri. Okey, adakah pemilik merasa bersedia dan yakin untuk memulakan usaha semasa dia memulakan perniagaan ni? Kalau ikut-ikutkan, semua orang memang akan ada 50-50 sama ada jadi atau tak jadi. So mereka prinsip dia pun macam ni. Kalau kita tak buat, kita tak tahu. Kalau kita buat, jadi ke tak jadi, kita tahu benda tu jadi ke tak jadi. Kalau tak jadi, tak apa, kita buat step lain lah. Jadi mereka memang prinsip mereka akan buat sama ada berjaya atau tak. Okey. Lama mana dah syarikat ni telah beroperasi? Syarikat ni seingat saya dalam 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Okey, abang boleh contoh sikit waktu perniagaan syarikat ni? Waktu perniagaan 9 pagi sampai 6 petang untuk offline. Untuk online 24 jam. 24 jam. Kita tak ada ni 24 hour. Okay. Berapa banyak pekerja yang diambil? Kerja semua 22 orang.
Okey, macam gaji pula macam mana? Setiap kerja yang diberikan kepada pekerja. Gaji ikut position lah. Dia ikut kalau critical, macam dalam kerajaan orang kata dia ada pengurusan, pelaksana dengan support. Support ni yang bagi sokongan kan. Dia macam tu sama juga. Kita ada dalam pengurusan depa sendiri lah, founder dia orang. Pelaksana macam contoh ada account, ada designer, ada sale. Lepas tu macam support, sokongan yang operator, packing apa semua tu. So gaji rate on ni. Okey. Adakah pemilik mendapat keuntungan daripada perniagaan yang dia lakukan? Dapat, of course. Okey. Okey, kita teruskan ke soalan seterusnya. Adakah matlamat dan nilai yang telah berubah sejak memulakan perniagaan ni? Kalau dulu depa tengok depa punya perspektif tu dari segi depa orang yang susah. Law pun depa tengok dari sudut depa orang yang susah, tapi law ni depa mampu memberi. So Okey, so soalan seterusnya, adakah risiko pemilik syarikat ni berubah ketika usaha perniagaan ni berkembang? Risiko berubah sebab dia follow apa? Kita punya capital lah. Okey, adakah kepimpinan anda berubah semasa usaha perniagaan ini berkembang? Kepimpinan berubah lah daripada dulu. Macam dulu semua manage sendiri. Sekarang dah ada 22 orang staff lah, so kena improve lah. Okey, adakah waktu perniagaan berubah ketika usaha perniagaan itu berkembang? Maksudnya daripada dulu sampai lah ni tu waktu perniagaan tu ada berubah? Kalau dulu founder dia buat sendiri semua dari segi packing apa semua. Lah ni dah ada staff kerja hari Ahad sampai Jumaat, cuti hari Sabtu aja, 9 sampai 6. Okey, usaha yang diperlukan dari segi bagaimana pemilik membutuhkan masa untuk membahagikan masa dengan keluarga dan semasa bekerja. Usaha yang diperlukan adalah kena korban masa tidur lah. Okey, apakah kesalahan utama yang pemilik buat sepanjang perjalanan perniagaan ini dijalankan? Kesalahan utama selalu overspend untuk simpan stok. Kadang-kadang stok tu dia ada lifespan setahun, tapi kita simpan stok untuk 2 tahun. So sebab itu akan lebih lah stok. Okey, apakah mendapat satu iktibar daripada perniagaan yang anda jalankan? Iktibar kita ni lah, iktibar kita dapat bantu banyak orang. Bila perniagaan kita maju, kita boleh bantu lah orang. Okey, apakah strategi yang pemilik lakukan untuk mengembangkan lagi perniagaan? Strategi kita banyak spend untuk marketing, untuk banyak beberapa channel. Kita masuk TV, stesen radio. Lepas tu kita banyak buat billboard dan kita bayar untuk duta-duta. Okey, adakah terdapat beberapa titik kritikal dalam pengembangan usaha perniagaan ketika usaha tersebut hampir gagal, atau ketika anda mendapati bahawa diri anda berada di persimpangan kritikal dari segi beberapa keputusan penting atau isu yang harus ditangani dengan cara tertentu atau usaha itu akan gagal? Titik kritikal macam biasa, bila kita dah buat stok, kita dah order stok, dah buat payment, tiba-tiba kita dapat stok, kita dapat supplier yang lagi murah. So kita akan rasa rugi lah dekat situ, sebab kita tak jumpa supplier yang lagi murah tu awal-awal. Macam mana pun, sebab kita dah buat payment sekian-sekian, kita kena paksa teruskan. Okey, jika perniagaan ini gagal, apakah mungkin kerja yang akan dilakukan oleh pemilik? Saya rasa pemilik akan terus berniaga, sebab mereka memang passion dalam berniaga, dan saya kira ada banyak ilmu lah selok-belok dalam berniaga. Kalau tak buat kosmetik pun mungkin akan buat benda lain. Okay, bagaimana pemilik mengurus perniagaan ketika mengalami waktu sukar seperti tidak mencapai keuntungan dan sebagainya?
Bila untung ataupun sale kita slow, kita sentiasa brainstorming untuk fikir apa lagi. Kita cari dulu problem, apa problem ni. Bila dah jumpa problem yang kita solve problem tu, semuanya akan okey. Okey, abang boleh bagi pandangan abang tentang bagaimana pemilik mengawal situasi pandemik COVID-19 di dalam perniagaan? Adakah dia telah menjadi perniagaan dah semakin menjadi tidak stabil? Waktu COVID ni kita banyak channel kan, kita punya marketing ke e-commerce. So tak ada masalah untuk kita sebab orang lain pun banyak guna online ya. Okey, apakah rancangan yang akan dilakukan selepas wabak ini tular ataupun ketika berlaku bencana musibah, apakah yang pemilik akan lakukan? Kita berusaha untuk masuk pelbagai jenis channel marketing di internet. Macam saya cakap tadi, e-commerce apa semua tu. Okey, apakah ciri-ciri pribadi penting yang anda lihat dalam diri pemilik secara ketika bagi mencapai kejayaan dalam usaha khusus ni? Dua benda yang paling simple sekali, menepati masa dan menepati janji. Okay, abang boleh bagi gambaran sikit tentang perniagaan kita ni, maksud dia sale apa semua okey? Gambaran kita ni, company is growing big lah. Kita tengah maju, alhamdulillah. Okay, adakah pemilik ingin mengembangkan perniagaan anda perniagaan ni ke luar negara? Kita sebenarnya dah masuk Brunei dan juga Singapura, dan satu lagi market kita nak masuk Indo dah tak mau ni, insyaAllah. Okay, apakah rancangan pemilik untuk masa depan dari segi usaha perniagaan yang anda lakukan, pemilik lakukan? Masa depan kita akan terus keluarkan kosmetik yang mampu milik, berkualiti untuk semua golongan B40. Okay, abang boleh bagi sedikit mungkin strategi untuk keluar daripada kawasan selesa? Strategi keluar daripada comfort zone ialah kita jangan berjoli-joli duit yang contoh sale kita tengah baik ke apa kan. Kita tak boleh take for granted lah duit-duit tu semua kan. Kita makan gaji macam biasa lah. Okey, berdasarkan pengalaman abang boleh bagi sikit nasihat untuk para pelajar yang berminat untuk memulakan perniagaan pada hari ini? Nasihat untuk mula perniagaan, yang pertama kali paling penting cari masalah pengguna, selesaikan masalah pengguna dan bagi servis dan ataupun produk tu dalam kualiti yang terbaik. InsyaAllah produk bisnes akan maju. Okay, abang boleh bagi tips sikit kepada pelajar untuk menjadi usahawan berjaya seperti pemilik syarikat? Macam tu lah, jangan berhenti, konsisten, jangan putus asa, selesaikan masalah pengguna, jual produk ataupun servis dengan kualiti yang tertinggi. InsyaAllah nanti orang takkan peduli pasal harga kalau produk kita ataupun servis kita bagus. Okay, jadi setakat tu saja temu bual kita pada hari ini. So hanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Ahmad kerana sudi meluangkan masa berkongsi tentang sedikit pasal perniagaan 1 minute mereka ni. So saya akhiri temu bual ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni kita punya staff HQ. So kita ada graphic designer ni. Ini kita satu graphic videographer, satu assistant untuk operation buat packing, satu admin untuk consignment, satu social media,